teacher kat jabatan. Bila kat jabatan, pakai wifi maktab, memang banyaklah masalah. Sebabnya wifi maktab dia unstable tau. Teacher memang nak pakai Teams sebab kalau ada student tak masuk memang teacher akan pakai Teams untuk record. Sebab kalau ketinggalan nanti susah nak catch up kan. Ada video yang sebelum ni teacher buat ada. Cumanya takut banyak sangat video teacher masukkan. Sebab tu teacher masukkan video yang teacher mengajar sekarang ni lah. Kan selalu kan sebelum ni teacher masukkan video yang teacher record lain tu kan. Kalau awak rasa perlu video tu nanti teacher masukkan. Video tu ada, memang teacher buat pun untuk form 5 lepas kan. Okay so apa dia? Bila kat kelas L tu, masa kat jabatan tu dia macam tak selesa jugalah untuk teacher buat kan. Sekejap terleft meeting lah, sekejap bergema lah. Jadi macam yalah kesian kelas L. Okay, tak apalah tu, selingan. Okay, soalan 11. Okay, soalan 11 ni teacher nak buat sebab apa? Sebab teacher nak bagi tahu cara nak sketch. Sketch Okey, ini soalan 11. Okey. Soalan 11. Soalan sketch ni memang famous lah. Memang ROA memang pasal graph kan. Kalau sketch tak perlukan graph paper. Satu. Dan tak perlukan kita plot data, setiap data. Contoh kan kalau kat graph ni kan, macam ni dia ada scale dia kan, tak perlu. Ni nama dia apa? Ni nama dia plot graph. Plot. Kalau sketch kita lakarkan sahaja. Tapi apa yang penting? Kerjasama. Ni dia. Label axis with unit. Okay, sekarang ni dia bagi tahu kita volume of gas dengan time. Always time ni akan jadi y-axis. X-axis. And always y-axis tu adalah quantity dia. Change in the quantity. So dalam cerita ni change in the quantity dia adalah volume of gas. Tapi kena ada unit kan? So dalam unit ni tengoklah. Biasanya cm cube je. Jarang kita pakai dm cube. Ya, ada kat sini. Input cm cube. Tak ada. Buat cm cube. Okay, time taken je, obvious lah dia bagi slide. Jarang kita pakai volume of gas dalam dm cube. Sebab dm cube ni bersamaan dengan liter. Bila kita collect gas, liter tu sangat besar untuk kita collect kan? Kalau cm cube ni sama dengan macam ml je, kecil sikit. So logik lah untuk kita collect dalam burette tu. Sebab dalam burette tu 60 cm cube. Paling panjang lah 60 cm cube. Sebab tu pakai cm volume of gas tu cm cube. Burette tu pun berukuran cm cube. Okay, so awak rasa volume of gas ni reactant ke produk? Soalan simple je tu. Volume of gas tu produk ke reactant? Produk. Okay, kalau produk graf dia menurun ke meningkat? Okay, teacher lukis. Meningkat. Meningkat kan, kita ada graf kan? Kita ada belajar graf gini kan? Satu lagi gini kan? Kalau yang menurun mesti untuk reactant. Sebab reactant tu kita guna. Memang kita guna kan? So secara logiknya memang kena berkurang lah. Okay, kalau produk kita menghasilkan dia. So bila menghasilkan dia mesti meningkat. Tapi at some point dia mesti jadi constant lah. Sebab ada satu masa reactant akan habis so dia akan jadi gini. Dia tak boleh meningkat terus macam tu, tak boleh lah. Produk reactant akan sampai masa dia habis. Bila habis produk pun tak ada dah lah yang terhasil kan. So dia akan jadi gini graf. Alamak. Tak cantik. Kalau awak nak pakai, macam teacher bagi tahu nak pakai ruler boleh, tapi jangan nampak sangat awak pakai ruler. Pandai-pandai lah. Gini. Gitu. Gini kan. Yang ni kena curve curve yang cantik. Jangan kalau pakai pembaris nampak gini kan. Tajam gitu tak boleh. Kalau nak pakai pembaris pakai awal-awal, lepas tu curve tu buat tangan. Lepas tu yang ni nak bagi dia nampak constant pakai pembaris lah. Bagi dia nampak sekata. Inilah graf dia Kalau dia tanya sketch a graph of mass of calcium carbonate. Calcium carbonate tu reactant. Macam mana nak tahu? Awak buatlah chemical equation awak tu dulu. Based on soalan ni buat chemical equations. Baru awak nampak siapa jadi produk, siapa yang jadi reactant. Kalau dalam cerita ni kan, CaCO3 react dengan acid. So kalau calcium carbonate wajib menghasilkan kalau metal carbonate react dengan acid mesti menghasilkan salt, iaitu calcium nitrate. CO2 mesti hasilkan carbon dioxide dengan juga water. So dia kata volume of gas ni, dia yang gas yang ada, so dia bahagian produk.
Bila bahagian produk, that's why graf dia gini. Tapi kalau dia kata mass of calcium carbonate, kita tengok calcium carbonate duduk kat mana? Reactant. So graf dia kena jadi macam mana? Macam ni. Okay. Rasanya jelas. Sepatutnya jelas lah. Alright. So kalau lukis apparatus tu, tengok. Dia pasal volume of gas lagi kan? Again. Set up apparatus yang sama macam teacher explain kat atas tu lah. Yang ini Alright. Habis kat situ. So yang ini nombor 11 ni effort awal lah. Kalau rasa nak buat. Cuma teacher nak minta soalan nombor 10 ni dibuat. Okay, teacher memang target untuk hari ini faktor masuk 1 ataupun 2. So banyak lagi masa. Alright, so kita try dulu buat soalan objektif. Sebab teacher nak pergi kat soalan yang agak tricky kat sini, soalan nombor 6. Tapi kalau tak faham nanti awak salin dulu Soalan nombor 6 tu boleh dikatakan soalan yang tinggi arasnya. Sebab dalam SPM dia mesti kena ada soalan yang mesti kena ada juga soalan yang aras tinggi. Mana teacher buat calculation okay. Right, so jom kita pergi jawab satu-satu. Homework awak sebenarnya soalan 10 dan juga soalan 6. Yang lain ni awak just mark je lah jawapan yang betul. Okay, kita pergi soalan nombor 1. Okay, soalan nombor 1 tentang faktor. Awak tak belajar lagi faktor kan? Okay. Tapi tak apalah, teacher explain je. Which method is the most suitable to increase rate of reaction? Method apakah yang sesuai untuk meningkatkan kadar tindak balas? So factor. So bila dia kata most suitable method ni, bermaksud melibatkan faktor lah. Sebab faktor yang menyumbang kepada perubahan rate of reaction sama ada dia rendah ke ataupun sangat tinggi. So sekarang dia tanya increase in rate of reactions kan? So mesti dia nak cakap pasal faktor lah tu. Okay, faktor ada 4. Faktor ada solid reactant, nanti kita belajar sekejap lagi. Size of solid, dia ada 4. Size, temperature, teacher buat short form dia, concentration dengan catalyst. Ada 4 je. 4 ni lah yang boleh menyebabkan reactions tu jadi sangat slow ataupun sangat tinggi. Kadar tindak balas lah. Okay, dia pergi kat sini. Apakah yang menyebabkan rate of reaction menjadi sangat tinggi? Yang ini, A jawapan dia. Ada sebab dia, kenapa saiz yang makin kecil akan menyebabkan rate of reaction jadi tinggi, nanti kita belajar lagi So buat je jawapan dia A. Yang lain-lain tak, salah lah, salah. Alright, tak apa lain tu sebab kita tak masuk lagi kan. Yang nombor 2 dah boleh jawab. Okay, nombor 2, siapa tahu apakah unit untuk rate of reaction? Siapa tahu? Yang mana jawapan dia? Tengok dulu. Mana jawapan yang sesuai? Apakah unit ROR? Apa dia? B? Farah cakap apa? Nurin cakap apa? Farah cakap B. B. Nurin? B. B. Okay, kita tanya. Afnan ada tak Afnan? Ada. Afnan rasa jawapan apa? Nak ikut Farah dengan Nurin ke? Rasa C. Rasanya C. Okey, baik kita tengok. Afnan ada Afnan ada kan? Okey, kita tengok. ROR nak kira rate of reaction, dia mesti apa? ROR ni jangan buat kat dalam exam penuh rate of reaction. Dia mesti change in the quantity, teacher buat change je lah over time taken. So dalam unit dia berdasarkan formula ni, dia mesti ada time taken. Dia mesti. And then time taken duduk bawah kan. So bila dia jadi unit, dia akan jadi -1. So contohnya teacher ambil volume. Volume dalam cm3 bahagikan dengan second. So unit dia akan jadi cm3 per second. Sebab second buat di atas kan. Okay, contoh lain, gram. Gram per second. Unit dia gini. Okay, lagi concentration. Concentration unit concentration mole per dm3 kan. Bahagikan dengan second. So unit dia akan jadi mole per dm3 per second. Dia mesti kat masa mesti ada -1. So kita tengoklah jawapan ni. Okay, gram per mole. Salah. Salah lah kan, tak ada time taken pun. Okay, B betul tak? Gram per minute, betul lah. Jawapan dia Afnan, jawapan dia B Afnan.
Sebab min ni adalah minit. Baik. Baik, okey. Maksudnya sekarang B tu adalah daripada gram bahagi dengan minit. Sebab tu jadi gram per minit. So C salah sebab dia mol per dm cube. Mol per dm. Salah lah. Sebab dia bukan bahagikan dengan masa lah tu. Okay, D lagi salah, kilojoule per mol. Salah lah, tak ada masa B sahaja yang melibatkan masa. Dan masa tu negatif. Maksud dia bahagi dengan time taken lah tu. Okay, so pergi kat soalan nombor 3. Siapa nak jawab nombor 3? Dia tanya apa? Dia tanya mass of reactant use. Mana yang sesuai, graf mana yang sesuai untuk mass of reactant use? Graf mana? A, B, C, D? D. D? Tengok sekejap. Okey, jawapan untuk jawapan Iman bagi D. Okey, siapa lagi nak bagi jawapan? Aisyah rasa? Siapa tadi jawab? Farah kata apa? Farah kata A. Farah kata A. Okey, Aisyah? Dina? A juga. A juga. Dina? A juga. C, teacher. Iman kata D. C. C pula. C pula. Okey, kita tengok. C. B, C. Molek lah Iman. Yang mana? C. D donkey ke B bola? Cacing. Cacing pula. Tengok tu buat main. Okey, kita tengok kat sini. Okey, tengok sini mass of reactant. Again, teacher nak explain lagi kalau reactant dia mesti berkurang. Kalau tadi Iman pilih D memang salah lah sebab ni memang untuk produk. Produk kan meningkat. Tapi mass of reactant ni, reactant ni bahan tindak balas. Kita gunakan dia untuk menghasilkan produk. So dia kena menurun. Graf dia kena menurun. So yang obviously salah B dengan D. Salah. Okey, kita pergi tengok A dengan C pula. Okay, teacher bagi tahu dah kan hari tu, kalau graf untuk mass of reactant dia tak boleh sentuh zero Iman. Tak boleh sentuh zero Iman. So jawapan dia A. So perempuan always menang. Perempuan tak pernah salah. Okey Iman. Iman okey tak? Okey teacher. Okey, so C bukanlah jawapan dia. Walaupun A dengan C ni lebih kurang tapi kita tengok kat sini. Dia teacher beritahu untuk reactant dia tak boleh zero sebab dia kena macam ni. Kalau gini, mass of limestone habis kan. So bila dia habis, so dia tak completely react dengan acid lah. Contoh acid tu ada lagi. Contohlah acid contoh. So kalau lah CaCO3 ni dah habis, so dia tak so acid akan ada secara berlebihan kan. So tak boleh lah macam tu. Bila acid tak habis, maksudnya gas yang kita keluarkan tu, kita kutip tu, kita collect tu bukannya maksimum. Sebab acid ni yang boleh menghasilkan maksimum gas lah reaction dengan acid tu. Sebab tu dia tak boleh habis, kalsium karbonat tak boleh habis. Dia kena gini. Apa maksud grafnya ini? Bermaksud kalsium karbonat dah habis sebelum acid habis. Dia dah habis dah. Bermaksudnya dia dah completely react dengan acid. Dia dah habis dah. Maksudnya ada baki lagi yang ni, maksudnya dia terlebih kalsium karbonat lah tu. Acid dah habis. Acid kena habis. Kalau reaktan jangan habis. Reaktan satu lagi tu yang kita masukkan selain acid tu kan, tak boleh habis. Apa yang teacher cakap ni? Acid lah jangan habis. Faham tak? Acid tak boleh habis. So kalau yang ni menurun, maksudnya kalsium karbonat tu habis dah lah kan. Sebab apa dah habis? Sebab dah habis acid dah. Dah tak ada acid dah nak react dengan dia. So completely react with acid lah tu. Kena tengok balik tu. Kalau tak faham lagi tu kena tengok balik kat mana teacher cerita ni. First time kita belajar tajuk ni kot kan. Awal-awal tu. Okay dah 12.45. Seterusnya kita pergi kat soalan number 4. Number 4. Okay, baca dulu. 0.2 mole of zinc powder react with excess diluent bla 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 lah. Okay, after 30 seconds, 0.05 mole of zinc remains as residue. So kalau tak faham residue ni apa, tengok kat bahasa Melayu dia adalah baki lah, balance dia yang tak react.
So apakah average rate of reaction? Okey, maksud dia gini. Dia suruh kita kira ROR. Okay, ROR tentang apa? Dia melibatkan mol. Sebabnya dia bagi tentang mol, dia tak bagi tentang gram ke cm cube ke kan? Dia bagi mol. Okay, then mol bahagikan dengan time taken. Time taken dia berapa kat sini? Mana dah aku tak nampak pun. Mana dah time taken? 30 saat. 30 lah tu. Okay, mol ni berapakah yang dia betul-betul react? 0.2, baki yang tinggal 0.05. Berapakah mol yang dia dah bertindak balas? So 0.2 mol tolakkan dengan baki tadi yang tak di-react tu, bermaksud sebanyak berapa 0.15 kan? 0.15 mol yang sudah bertindak balas. So itulah cara kita nak buat calculation ni. Masukkan 0.15. Kenapa? Sebab 0.15 ni yang sudah bertindak balas. Yang 0.05 ni kenapa? Yang ini baki yang tidak bertindak balas. Kita nak tahu berapakah yang dia react ni adalah 0.15. Sebab tu masuk dalam calculation. Bahagikan dengan 30. Aduh, apa B. Oh, B. B ke C? B. Bola. 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 Bola lah jawapan dia. Okay. Alright, so pergi kat nombor 5. Nombor 5 ni kena terror dah sebenarnya. In the third minute. Okay, in the third minute. Bila dia kata in the, dia tak ada perkataan in the first kan. Kalau in the first kita kena ambil daripada kosong kan. Kosong sampai minit ketiga. Tapi kalau dia kata in the third minute, kita kena ambil nombor sebelah dengan third minute tu. Okay, kalau dia dah third minute, sebelah dia mesti second minute. And then kita tak boleh ambil dalam bentuk perpuluhan. Let's say dia ada kat sini 2.5 kan. So jangan ambil 2.5 tu. Alright. So kita, memandangkan dia bagi dalam bentuk second, kita tak tahu kan. Second ni mungkin dia dalam bentuk perpuluhan. Ataupun mungkin bukan dalam bentuk perpuluhan. Macam mana kita nak tahu? Kita kena tukar dulu dalam bentuk minit. Baru kita nampak perpuluhan ke tak perpuluhan. Okay, contohnya ni. In the third minute yang mana satu, kalau nak tukar saat kepada minit kena bahagi 60 lah. Okay, kalau bagi 60, 180 bahagi 60 dapat 3 minit. So 180 ni adalah 3 minit lah. Okay, ini 120. Adakah sepatutnya kalau 3 minit dia kena ambil nombor sebelah dia kan? Kita tengok nombor sebelah dia, kalau kita tukar kepada minit dapat perpuluhan ke tak? Kalau dapat dalam perpuluhan, kita kena pergi kat sebelah lagi. Sebelah ni pula. Macam tu. Tapi kalau kita dapat dalam bentuk nombor bulat, minit yang dalam bentuk nombor bulat, so terus ambil lah. Okay, kita ambil sepatutnya sebelah dia kan? Tengok, adakah dia dapat bentuk perpuluhan dalam minit? Bagi 60. So dapat 2 minit. So kalau kita tukar dalam minit, kita dapati sebelah pada 3 minit tu adalah nombor bulat juga, iaitu 2. Dia bukan 2.5 kan? So kalau 2.5 kena cari sebelah dia pula. Sampai dapat nombor bulat. Faham Sepatutnya kena faham dah tu. Okay, so sekarang pakailah nilai ni. Kita tukar kepada minit tu sekadar untuk kita tengok sama ada dia perpuluhan ke ataupun nombor bulat. Nak ambil nombor sebelah dia tu. Alright, so dalam pengiraan kita melibatkan dua data tu lah. Iaitu 180 dengan ni kan, 120 yang ni. Okay, tapi nak masuk dalam ROR, mesti pastikan volume duduk atas. Bahagikan dengan time taken. Jangan tertipu dengan jadual ni. Dia letak masa, takut student buat 180 tolak 120, bahagikan dengan ini. Sedangkan dalam formula kena volume duduk atas kan. Okay, so dia akan jadi teacher buat kat tepi ni sikit. ROR equal to 25.8. Nanti kalau siapa dapat jawapan terus bagi 180 tolak 120. Berapa? Mesti dapat dalam perpuluhan panjang. Berapa? D. Dongki. Teacher lupa. Dongki Dongki. Dongki. Dongki lah jawapan dia. 0.257 cm cube per second. Ni lah jawapan dia D. Jangan buat terbalik Jangan buat 180 tolak 120. Itu masa tak boleh duduk atas. Duduk bawah. Okay, nombor 6 ni. Nombor 6. So ada dalam 10 minit untuk teacher buat soalan ni. Sebab teacher nak rehat menunggu azan tu. Nanti kita sambung untuk faktor pula. Okay.
Okey, itu tugas awak nombor 6 kena buat. Teacher explain, awak salin. Kalau masih lagi stuck, awak kena study sendiri. Tak faham lagi, kena PM teacher. Nak tengok awak faham ke tak ni, jom kita try buat. Nampak macam biasa-biasa kan? Kita baca dululah. Alright, so soalan ini, jangan tidur tau. Teacher mengajar dengan penuh semangat ni. Okay, nombor 6. The following equations represent reactions between 40, kini sebenarnya 40 cm cube. Kan, yang betul bahasa Melayu dia. Kalau jadi macam ni, kalau jadi masalah macam ni kan, awak tengok di sini kan, bahasa Melayu dengan bahasa Inggeris tak sama. Kenapa 40 cm cube dengan kat bahasa Inggeris 40 cm? Mana nak refer, kita kena refer bahasa Melayu. SPM sekarang macam tu, dia utamakan bahasa Melayu. Kalau salah kat bahasa Inggeris, contohnya, contoh kan kat bahasa Melayu cakap magnesium. Kat bahasa Inggeris cakap zinc. Nak pakai zinc ke nak pakai magnesium? Tengok soalan bahasa Melayu. Okay, kita pilih magnesium lah kalau dalam soalan bahasa Melayu tu. SPM sekarang, itu yang terbaru. Dulu terbalik, kita utamakan bahasa Inggeris. Sebab tu soalan bahasa Inggeris dulu, yang kecil ni bahasa Melayu. Tapi dah terbalik dah sekarang. Bahasa Melayu duduk atas, bahasa Inggeris duduk kecil kat situ. Okay, so ni CM3. Alright, so dia kata apakah kadar tindak balas? Itu je dia tanya. Average rate of reaction. So awak nak kena cari apa dalam cerita ni? Awak kena cari, identify dulu change in the quantity yang terlibat. Jangan main masuk jawab, awak dah blur kan? Apa pun ambil je lah 40 cm cube bahagikan dengan 360. Tak logik soalan simple macam tu. Mesti ada benda yang dia twist tu. Okay, sekarang nak kira average rate of reactions. Kita tahu time taken je 360. Tapi change in the quantity ni, apa benda ni? Apa benda ni? Tu yang kita kena identify. Okay, jom kita tengok pada equation dia. Okay, equations dia, kita tengok dulu kat reactant yang mana yang sesuai untuk dijadikan sebagai change in the quantity. Ni teacher dah ajar dah. Ada kat acid, change in the quantity tu perlulah benda yang kita nampak. Benda yang kita nampak. Contoh ini. Contoh ini kan. Okay, contoh ini. Dalam eksperimen ni, apa yang kita nampak, teacher buat dulu. Zinc react dengan H2SO4 dapat zinc sulfate H2 lah. Okay, kalau kita nak kira ROR, kita kena identify dulu change in the quantity. Change in the quantity tu adalah something yang kita nampak, yang kita boleh observe. Kita tengok kat reactant dulu. Okay, reaction akan berlaku kat sini kan. Zinc dalam ketulan-ketulan tu react dengan acid. Awak rasa apa yang kita nampak sekarang ni? Adakah kita nampak productions of acid? Adakah kita nampak yang berubah tu zinc? Faham tak maksud teacher? Apa yang awak nampak? Adakah kita nampak perubahan kat mass of zinc ataupun perubahan kat sulfuric acid? Dekat sulfuric acid. Sulfuric acid? Apa yang awak rasa, apa yang awak nampak Iman? Kalau awak reactkan dengan zinc kan? Acid tu ada berubah colour ke? Zinc yang berubah. Tengok tu. Zinc yang berubah sebab kita masukkan ketulan besar ni. Bila ketulan besar, bila dia react dengan acid, lama-lama dia kecil. Lama-lama dia hilang. Ada juga kalau kita tambah terlebih zinc, dia akan ada baki kan? Ada baki maksudnya acid dah habis tu. Ada baki. Tapi kita nampaklah pengurangan saiz dia. Saiz dia makin kecil-kecil. Itu yang kita nampak tu. Itu yang dia boleh masuk dalam sebagai change in the quantity. Change in the quantity yang kita boleh nampak lah. So itu yang masuk dalam formula ROR tu. Tu nak kena faham So kat reactant yang boleh jadi yang boleh jadi untuk change in the quantity tu adalah mass of zinc. Mungkin boleh jadi ni lah, mass of zinc. Over time taken lah. Time taken. Okay, kita tengok kat sini pula. Okay, zinc sulfate dengan salt dengan gas. Mana yang kita observe sebenarnya? Salt ke gas? Apa dia Nurin? Apa yang kita ukur sebenarnya? Salt kita nampak tak? Ramai tak faham tu. Arifah? Gas. Gas. Kenapa Arifah kata gas? Rasa-rasalah.
Sebab kita boleh tengok bubble je. Kita boleh tengok bubble dia satu. Satu lagi memang kita collect gas pun. Kita nampak penghasilan gas kat kiri. Contoh kalau salt. Salt tu ada kat mana? Salt tu ada kat conical flash sebab acid react dengan zinc. Salt tu duduk sini. Mana kita nak ukur dia, kita tak nampak pun dia sebab dia colourless. Dia duduk sini. So apa yang keluar? Gas keluar kan. So memang kita tak nampak gas tu warna colourless tapi kita nampak kat sini. Air tu makin turun. So maksudnya bila air makin turun, diuret tu nampak kosong kat atas. Kosong tu apa? Gas. Kalau kita nak buktikan betul ke gas ke teacher ni berhalusinasi, kita test dengan wooden splinter. Kalau bunyi pop sound memang ada hydrogen gas. Macam tu. So sekarang ni create produk dia yang mana yang change in the quantity dia? Volume of gas. Volume of gas. Baru boleh masuk dalam ROR. Ni step dia lah. Awak kena tengok kat reactant dengan produk dia. Yang mana yang boleh jadi change in the quantity. So itulah yang akan ada dalam formula awak. Dia balik pada semula kat sini. Okay, kita tengok possibility yang akan jadi, yang akan masuk dalam ROR ni. Adakah bahagian reactant, adakah bahagian produk? Kita tengok kat sini. Macam teacher bagi tahu, kat sini acid kita tak boleh nak ukur pun. Kita tak boleh nampak pun acid tu jadi banyak ke? Dia jadi makin kurang ke? Tak nampak pun. Yang kita nampak adalah pengurangan mass of calcium carbonate tu, size dia makin kecil. Oh maksudnya aku nampak dia ni makin kurang ni sebab kita nampak ketulan tu berubah jadi kecil kan. So itulah change in the quantity kita. So boleh jadi dia adalah mass of calcium carbonate nak masukkan dalam formula tu. Okay, pergi kat sini pula bahagian produk. Adakah calcium nitrate? Salt? Tak, kita tak ukur dia ni. Adakah water? Lagilah tak nampak dia ni. Yang kita ukur adalah CO2 sebab kita collect dia. Kejap, anak teacher. Anak teacher menyorok. Lepas tu dia try buka pintu. Apa? Tak boleh berenggang tu. Okay. So sekarang kat bahagian produk ini CO2 lah. So jawapan awak mungkin boleh jadi mass of calcium carbonate over time taken atau volume of gas over time taken. Dua tu je possibility kita. Yang lain-lain tak ada. Kalau orang rasa susah, itu normal. Sebab baru je masuk topik ni kan. Belum pergi jauh lagi. Belum pergi jauh dari segi exercise dia lah. Baru buat sikit-sikit kan. Tapi tak apa. InsyaAllah boleh. Okay, so sekarang kita nak check. Sama ada mass of calcium carbonate ke ataupun volume of carbon dioxide. Okay, tengok pada ni pula. Ini tengok pada soalan. Okay, soalan ada tak bagi tahu tentang mass of calcium carbonate? Cuba baca, ada tak? Ada tak? Ada cakap pasal mass of calcium carbonate tak? Ada. Ada lah. Tapi dia cakap pasal, dia bagi information tentang apa? Pasal acid. Lagi? Acid tak terlibat sebagai kuantiti kita. Awak tengok pada calcium carbonate dengan carbon dioxide. Ini ini. Itu teacher kata tricky sikit ni. Isi padu bagi gas. Disebut pasal gas. Molar volume of gas. Ada sebablah kenapa dia bagi tahu molar volume tu. Bila dia sebut pasal gas, bermaksud kuantiti kita yang ada dua tadi tu kan, mass of calcium carbonate ke ataupun volume of gas kan? Volume of gas, bukan calcium carbonate. Sebab tak ada info langsung pasal berat. Tak ada info langsung pasal molar mass of calcium. Dia tak ada bagi tahu pun pasal mass. Dia bagi tahu volume of gas kat situ. So kita nak tengok kat sini lah. Kita kena dapatkan apa ni? Kita kena dapatkan volume of gas. Volume of gas lah yang kita cari. Tadi ada dua kan, mass of calcium carbonate ataupun volume of gas kan. Tapi since dia tak bagi tahu langsung tentang mass ke, dia tak bagi langsung pasal molar mass ke, tak bagi. So macam mana kita nak cari mass of calcium carbonate kan kalau dia tak bagi apa-apa info. Dia bagi info tentang apa? Dia bagi info tentang molar volume of gas. So maknanya dia pasal gas lah ni. So pasal gas tentang apa kuantiti dia tadi? Volume of gas. So awak kena cari volume of gas lah. Agak tricky kan? Nampak macam biasa kan? Tapi tricky kat situ. Okey, jom kita buat calculation dia. Jauh.
perjalanan nak menceritakan tentang soalan ni. Okey, so 2, teacher buat balik lah nak bagi nampak. Reaktkan dengan kalsium karbonat dapat kalsium nitrit tambah CO2 tambah H2O. Okay, kita nak tahu dia, bila kita dah identify dia adalah kuantiti yang kita cari iaitu volume of gas. Nak tak nak kita kena cari dia. Volume of gas. Tak tahu. Okay, tapi yang kita tahu adalah molar volume dia. Apa perkaitan dia ni? dm3 per mol. dm3 per mol. Ni tak payah tahu, ni tak payah tahu, ni tak payah tahu. Okey, kita tengok kat sini. Apa berkaitan dia ni? Macam mana dapat volume ni? Kita kena dapatkan mol. Sebab molar volume ada dalam pengiraan yang kita belajar tentang mol konsep iaitu volume over molar volume. So molar volume dia bagi, volume kita kena cari. So number of mol ni kita kena dapatkan. Kalau tak tahu number of mol, macam mana nak dapat volume kan? Yang ini yang kita kena cari. Daripada mana? Kita tengok information dia bagi tahu tentang acid. So dia bagi tahu sekarang volume 40 cm3. Awak salin dulu, teacher memang minta awak buat ni and then awak tengoklah jawapan teacher. And then dia bagi apa? 0.5. Molarity dia 0.5 mol per dm3. Okey. Dari sini M dengan V boleh dapat tak number of mole of acid? Ni kita buat stoichiometry iaitu sebab apa? Nak dapatkan number of moles carbon dioxide. Okey, macam mana nak kira number of mole nitric acid? Formula apa nak pakai? Siapa tahu? Dah ada molarity, dah ada volume. M darab V. M darab V. Okey, boleh perlu tak kita bahagikan dengan 1000? Perlu. Perlu sebab Perlu. apa? Sebab cm3 ni. Okay, so M MV over 1000. Kita nak tukar cm3 tu ke dalam dm3 nak bagi sama dengan unit concentration tu. So kalau kita tak bahagikan dengan, contoh awak tak bahagikan dengan 1000, so dia dalam cm3. Nak darab dengan mol per dm3. Dia tak boleh lah, unit tak sama kan? Tak sama unit ni, macam nak potong, dapatkan mol. Ni max dah ni. So kena divide by 1000. 1000 ni bertujuan untuk kita tukarkan cm3 kepada dm3. Kalau dia dah bagi 40 dm3 tak perlu divide by 1000. Sekarang dia bagi 40 cm3 kan. So kita kena divide by 1000. So 40 cm3 darabkan dengan 0.5 mol per dm3. Azan dah. Bagi 1000. Teacher dapat 0.02 mol of acid. Tapi teacher nak rehat sekejap 5 minit guna air. Okay, ni dapat acid kan? Tapi kita nak tahu, kita bukan nak tahu pasal acid pun. Kita nak just dapatkan number of mole carbon dioxide. So buat mole ratio antara acid nisbahkan dengan CO2 yang kita nak tahu tu. Okay, acid kita tahu, yang nisbahkan dia tengok nombor depan 2 nisbah 1. So yang kita dah kira tadi adalah mole of acid X. X tak tahu lagi lah. So macam mana dapat X? Cross multiplication. So X akan dapat 0.01. Kalau awak buat cross nanti awak nampak. Mole of siapa X ni? CO2. Dah dapat number of mole of CO2 kan? So baru boleh kira volume. Jauh. Tapi ini soalan yang baik lah untuk ditanya bagi aras tinggi. CO2 gas Bagi teacher ni memang soalan yang baik. Walaupun student kata serius lah soalan macam ni kan. Yes, ni soalan yang baik sebenarnya. 0.01 darab 24 lah. Sebab molar volume dia bagi 24 kan. Okay, so akan dapat 240 cm3. Okay. Habis sampai situ je ke? Barulah kira ROR. ROR dia volume of gas 240 bahagikan dengan sorry. Ni bukan 240 ni. Berapa dapat? 0.24. 0.24 kan sebab molar volume dia dalam dm3 tau. dm3. So ni adalah dm3 ni. So since soalan ni cm3 kan, patut cm3 ni. So tukarkan dm3 pada cm3. Darab 1000.
dapat 240 cm3. So barulah kira masukkan dalam formula 240 cm3. Siapa yang lost tu salin lah dulu. Mesti ada kan yang lost kan. 360 saat. Tapi harapnya cuba fahamkanlah, tanya kawan-kawan ni. Walaupun tak kenal rapat lagi, takkan tak biasa lagi kan tanya-tanya ke. Mesti ada pernah tanya-tanya. 140 bagi. Teacher dapat 0.067. Dalam jawapan 667 boleh lah bunda kan. 667 cm3 per second. Salah unit dia tu sepatut cm3. Jauhnya. So ni jawapan dia C. Okay, ini yang awak kena salin. Soalan 10 dan juga soalan nombor 6. Teacher tak tahulah awak nak buat macam mana, awak nak fahamkan macam mana. Sama ada awak nak praktis sendiri, tanya kawan dan tanya teacher. Ataupun awak salin, biarlah janji aku hantar. Hantar sendiri awak lah. Okay. So salin dulu sebab teacher nak rehat sekejap 1.10 kita start balik. Kita nak masuk satu faktor saja. So satu faktor je lah. Minggu depan. Macam teacher bagi tahu kita ada banyak rugi masa kan dalam 1 jam setengah teacher rugi 3 jam dengan kelas H. Tapi teacher akan, kalau dah tak sempat sangat sebab kita kena habiskan sebelum takvim sekolah habis 11 bulan 12 awak start cuti panjang kan. Bulan 1 jumpa kan. Bulan 1 tu terus final. So kalau tak sempat lah teacher habiskan sebelum 10 bulan 12, teacher buat extra class teacher bagi tahu dah kan sebelum tu kan. Alright. Rehat sekejap 1.10 jangan lari. Semayang boleh tunggu kan sikit lagi. Pergi minum air.